Assalamualaikum dan selamat malam. Okey, jelas ke suara cikgu malam ni? Waalaikumsalam cikgu, jelas. Okey. Soalan cikgu bagi kuis tadi boleh jawab lepas pada ni sebab ramai lagi yang tidak boleh jawab dengan betul lah. Okey, kalau kita tengok highest tadi Alia Batrisha. Okey, tahniah ya Alia. Okey, kalau kita tengok tu dah boleh Alia boleh jawab semua soalan dengan betul dan yang lain tu nampaknya banyak lagi yang salah lah. Jadi awak boleh gunalah untuk menguatkan awak punya ingatan Okey, sebab konsep kalau soalan dah mula-mula sekali kalau dia tanya adalah pengetahuan. Okey, pengetahuan tu maknanya kita tahu. Tahu tu daripada mengingat. Okey, jadi salah satu daripada cara lah untuk cikgu menolong awak untuk mengingat apa yang kita dah pelajari sebelum adalah dengan cikgu buat kuis Cikgu buat kuis macam tu jadi bolehlah awak duduk relax-relax untuk awak jawab soalan tersebut. Okey. Habis ikhtiar dah cikgu rasa. Okay. So malam ni kita continue ikatan hidrogen. Bila cikgu tengok, cikgu ingat cikgu nak buat ikatan hidrogen, ikatan reaktif dengan ikatan logam sekali. Tapi cikgu tengok kat sini ikatan hidrogen ni banyak sangat. Jadi cikgu takut nanti awak confuse banyak-banyak. Jadi kita fokus malam ni dengan ikatan hidrogen sahaja ya. Okay, so modul cikgu rasa hampir semua dah ambil, cuma tinggal Hannah tu cikgu tengoklah besok ke kalau cikgu free cikgu pergi hantar rumah dia sebab address tu cikgu dia dah bagi dah kat cikgu untuk cikgu pergi hantar, kalau tidak cikgu post je lah. Okey, hok lain-lain tu ada belakang dah. Jadi untuk ikatan kimia tu cikgu tak bagi soalan, jadi awak guna modul, so kita bincang modul itulah nanti. Okey. So kita pergi kepada ikatan hidrogen. Okey, ini cikgu ambil petik daripada buku teks Okey. Ikatan hidrogen ini yang dikatakan dengan ikatan hidrogen adalah yang pertama kena tahu dulu. Okey, kalau ikatan hidrogen apa yang perlu tahu adalah kalau soalan ditanya dia suruh jelaskan dengan dengan contoh pembentukan ikatan hidrogen. Okey, yang kedua awak boleh menerangkan kesan ikatan hidrogen ke atas sifat fizik bagi bahan tersebut. Okey. Jadi dua soalan yang boleh tanya ke awak, sama ada dia suruh jelaskan dengan contoh pembentukan ikatan hidrogen, yang kedua dia suruh terangkan kesan ikatan hidrogen ke atas sifat fizik. So malam ni kita nak fokus kepada dua benda ni lah. Okey. Sebelum kita pergi kepada lebih lanjut tentang ikatan hidrogen, maka kena tahu definisi dia dulu. Okey, definisi untuk ikatan hidrogen ialah daya tarikan antara atom hidrogen yang mempunyai ikatan dengan atom yang tinggi keelektronegatifan. Contoh, nitrogen, oksigen dengan fluorin. Jadi tiga dia bagi kat sini contoh bahan ataupun atom yang mempunyai keelektronegatifan yang tinggi, iaitu nitrogen, oksigen dan juga fluorin. Okey. Jadi ikatan tersebut, kalau kita tahu ikatan tersebut adalah antara hidrogen dengan atom nitrogen ataupun hidrogen dengan atom oksigen ataupun hidrogen dengan atom fluorin. Okey, di dalam molekul yang lain. Contohnya air membentuk ikatan hidrogen sesama molekul air. Okey, so kita tengok satu-satu. Macam mana hidrogen membentuk ikatan hidrogen? Okey, air membentuk ikatan hidrogen. So ni kita ada satu molekul air. Ni satu molekul air. So ni H dengan O. O ni adalah atom yang mempunyai keelektronegatifan yang tinggi. Jadi awak kena tahu tiga atom yang mempunyai keelektronegatifan yang tinggi, iaitu NOF ataupun awak kena ikat FON, phone. Okey, boleh belakang lah phone ataupun NOF ke. Okey. Terpulang pada awak lah. Jadi H dengan F atau H dengan O atau H dengan N. Jadi di sini kalau kita tengok O kat sini kita panggil molekul hidrogen. Okey, molekul air. Ni pun molekul air. Jadi atom hidrogen, atom oksigen ini dia mempunyai keelektronegatifan yang tinggi. Okey. Jadi oleh kerana ia terdiri daripada keelektronegatifan yang tinggi,
maka daya tarikan terhasil antara atom hidrogen di dalam molekul air dengan atom oksigen dari molekul air yang lain membentuk ikatan hidrogen. Ini yang dikatakan dengan ikatan hidrogen. Sebab O ni lebih elektronegatif atau keelektronegatifan yang tinggi, maka hidrogen ini akan mengikat ikatan hidrogen dengan O dalam molekul air. Okey. Kemudian molekul air terdiri daripada atom hidrogen dan satu atom O. Atom hidrogen dan O terikat dan berkongsi elektron satu sama lain dengan ikatan kovalen. Maknanya kat sini antara molekul ni dengan molekul ni, okey, ni ada ikatan juga. Ia dipanggil ikatan kovalen yang kita belajar hari Rabu baru ni. Okey, ikatan kovalen. Okey, ikatan kovalen. Jadi di sini kalau kita tahu air ini dia mempunyai dua ikatan. Iaitu yang pertama dia ada ikatan kovalen. Yang kedua dia ada ikatan hidrogen. Ikatan kovalen ni antara molekul dengan molekul. Ikatan hidrogen pula antara atom O dengan atom hidrogen. Okey. Boleh faham situ kan? Okay, so kita pergi kepada satu-satu. Kalau tak faham tanya ni, cikgu pulih acak kali tu kalau tengok kalau cikgu mengajar ni cikgu rasa slow sangat dah. Okey. Cikgu harapnya slow tu supaya boleh faham lah. Okey. So kat sini cikgu ambil contoh ni kenapa? Sebab di surau fikir bagaimana ikatan hidrogen terbentuk dalam HF dengan amonia. Anda boleh tengoklah HF. So kalau kita kata F dengan H. Jadi ikatan. Lepas tu kita ada F lagi. Okey, kita ada F dengan H. Contohlah dengan H. Okey. Lepas tu kita ada F dengan H. Ni HF kan? So F dengan H, HF. Okey. Yang dikatakan ya Allah ya Tuhan. Okey. Yang dikatakan dengan ikatan hidrogen ini adalah F ini adalah fon. Makna F ini boleh ikat ikatan hidrogen. Jadi ikatan hidrogen terbentuk antara F dengan H. Antara F dengan H. Antara F dengan H. Ini kita panggil ikatan hidrogen. Jadi dalam hidrogen fluorida pun dia ada antara F dengan H, F dengan H, F dengan H, FH ni lah. Antara ni kita panggil ini adalah daya van der Waals. Okey, daya van der Waals. Okey, manakala yang sini ini kita panggil ini kita panggil ikatan hidrogen. Okey. Jelas Boleh follow tu? Boleh cikgu. Cikgu. Okay. Ya. Walls tu double A tidak? Double A. Sorry. Okey. Bagus Alia. Kalau cikgu salah tegur gitulah. Cikgu kadang-kadang okey. Kadang-kadang kita tak perasan benda tu. Okey, so kena tegur lah. Kalau salah, nampak salah tu tegur selalu ni. Okay. So kita tengok amonia pula. So amonia, contohnya kita ada N dengan H, dengan H, dengan H. So kita ada pula. Okey, katakanlah ni N dengan H, dengan H, dengan H. So kita ada N dengan H, dengan H, dengan H contohnya. Okey. Jadi kat sini kalau kita tengok daya van der Waals-nya kat mana daya van der Waals-nya? Ni satu molekul, ni satu molekul, ni satu molekul. Jadi antara molekul dengan molekul, antara molekul dengan molekul, ini kita panggil daya van der Waals. Dan antara nitrogen dengan H, sebab nitrogen tu fon. Nitrogen dengan H ada ikatan.
Jadi ikatan dua ini kita panggil ikatan apa? Ikatan hidrogen. Okey. Jadi beginilah kalau kita nak ceritalah. Kalau dia kata apa dekat sini. Contoh dia kata yang pertama tadi iaitu menjelaskan dengan contoh pembentukan ikatan hidrogen. Jadi kita nak ikatan hidrogen ni terbentuk antara atom hidrogen dengan terikat dengan atom yang keelektronegatifannya tinggi iaitu FON, fluorine, oksigen, nitrogen. Jadi macam mana kita nak jelaskan? Ni contoh yang pertama kita jelaskan. Okey. Yang kedua kita boleh jelaskan dari hidrogen fluorida dan juga amonia. Bagaimana ikatan hidrogen ini? Okey. So bila kita jelas ikatan hidrogen, maka kita pergi kepada situasi. Situasi dalam kehidupan seharian lah. Contoh dia bagi kat sini rambut. Rambut ini adalah protein. Protein ni sebenarnya hujung dia ni, dia ada molekul O. Ni O ni. O dengan H. O dengan H, O dengan H. So, antara ni selai rambut. Ni selai rambut. Okey. Jadi, O ni daripada molekul daripada rambut, selai rambut kat sini. Okey. Dengan selai rambut kat sini, H kat sini dia ada ikatan. Ada ikatan. Ni kita panggil ikatan hidrogen. Jadi bila ikatan hidrogen, maka kita akan nampak rambut ni dia duduk dekat lah. Sebab ada ikatan hidrogen itu. Okey. Jadi ni contoh. Okey, contoh ikatan hidrogen antara molekul protein dalam struktur rambut. Okey. Tetapi sekiranya rambut kita ni basah. Okey, rambut kita ni basah. Bila rambut basah ni sebab ada air. Jadi ni air H2O. Maka apa yang berlaku kat sini, okey, O daripada rambut ni, okey. So dia akan mengikat ikatan. O kat sini akan mengikat ikatan hidrogen dengan H. Manakala O daripada air akan mengikat hidrogen dengan rambut satu lagi tu. Okey. Okey, dengan molekul protein. Dia panggil kat situ molekul protein. Iaitu molekul air, okey, membentuk ikatan hidrogen dengan molekul protein pada rambut yang lain. Maknanya molekul air mengikat ikatan hidrogen dengan satu molekul protein dalam rambut dengan satu molekul protein dalam rambut yang lain. So, bila O ni tarik hak ni mari sini, dia tarik mari hak sini, menyebabkan rambut itu akan melekat satu sama lain. Akan melekat antara satu sama lain. Okey, begitu juga dia kata kat sini contoh. Okey, contoh dia kata mengapa rambut kerinting basah nampak lurus. Sama juga. Rambut kerinting basah nampak lurus, maknanya serupa juga konsep yang ni juga. Di mana kalau basah dia ada H2O. Okey. Jadi bila hak ni tarik, dia dekat satu sama lain, so kita nampak seolah-olah macam dia lurus lah. Sebab dia ditarik satu sama lain. Jadi ikatan hidrogen itu pada molekul protein tu pada rambut tersebut, okey, maka dia akan tarik lah rambut tersebut, so rambut itu kita akan nampak lurus. Itu kita panggil ikatan hidrogen. Contoh dalam kehidupan seharian kita. Kalau tak itu ni, kalau tak faham tanya ni. Okey. Kemudian seterusnya macam mana dia kata? Dia kata kita nak itu. Kita nak selok kertas. Lah ni kalau cikgu nak kacik kertas ke nak susun kertas, memang cikgu kena take air liu dekat jari, sebab jari cikgu mungkin dah tak ada dah bunga-bunga sebab dia tua, okey. Jadi cikgu terpaksa take air liu untuk cikgu ambil kertas tersebut, barulah cikgu boleh kacik. Jadi kalau uji DNA cikgu adalah pada selai kertas awak tu. Okey. So kat sini kalau kita tengok kertas ni, macam mana cikgu kena take air liu dulu supaya cikgu boleh pegang kertas. Jadi konsep dia samalah. Bila tangan kita dah kena air, tangan kita dah ada air kat sini, air ni adalah H2O. Jadi H2O ni kan ada O. O ni dia akan mengikat ikatan hidrogen dengan molekul protein dalam kertas tersebut, dalam selulosa tersebut. Jadi bila kita tengok kat sini, molekul air
pada jari yang basah akan membentuk ikatan hidrogen dengan selulosa di dalam kertas. Selulosa ini lebih kurang macam protein juga. Okey. So apa yang berlaku kat sini, bila dia ada ikatan hidrogen, so kita boleh angkatlah kertas itu dengan senang. Okey, sebab ikatan hidrogen ini menyebabkan menyebabkan kertas itu boleh melekat pada tangan kita, so kita boleh ambil kertas itu. Okey, daripada helaian-helaian kertas yang banyak. Okey, jadi kalau kita nak tergai kat sini, kita kata apa dia? Selulosa di dalam kertas mempunyai atom hidrogen yang terikat dengan atom oksigen. Jadi molekul air pada jari yang basah akan membentuk ikatan hidrogen dengan selulosa dalam kertas. So dengan itu kertas akan melekat pada jari. Okey, itu contoh yang kedua. Okey. Kemudian kita pergi kepada sifat fizik. Sifat fizik yang ditunjukkan kat sini ada dua saja. Iaitu yang pertama keterlarutan, yang kedua takat lebur dan takat didih. Okey, sebatian. Jadi kat sini dia fokus kepada sebatian kovalen sebenarnya. Okey, yang pertama kita tengok dari segi takat lebur. Kita di segi takat lebur dan takat didih. So dia kata sebatian dalam bentuk cecair mencapai takat didih apabila daya tarikan antara molekul dapat diatasi. Kita dah belajar dah kan dalam tajuk mana? Dalam tajuk 2 kan? Macam mana naftalina tu kan? Naftalina tu bila dia lebur. Macam mana dia lebur? Maknanya haba diserap untuk mengatasi daya tarikan antara zarah-zarah. Okey, kat situ kan? Okey. Jadi di sini kalau kita tengok, okey, sebatian bentuk cecair mencapai takat didih apabila daya tarikan antara molekul dapat diatasi. Konsepnya samalah dengan naftalina kita belajar tu. Dalam sebatian kovalen terdapat ikatan hidrogen yang terbentuk antara molekul. Okey, kita tengok contoh etanol. Terdapat ikatan hidrogen terbentuk selain daripada daya tarikan van der Waals yang lemah. So ikatan hidrogen yang kuat menyebabkan susah untuk diputuskan. Okey, susah untuk diputuskan. Maka lebih banyak tenaga haba diperlukan untuk mengatasi daya van der Waals yang lemah di samping memutuskan ikatan hidrogen. So kalau kita tengok kat sini, okey, antara molekul ni, okey, dengan molekul ni, so kita panggil ini adalah daya van der Waals. Tetapi sebenarnya yang kita belajar tadi di mana HO ni adalah atom yang keelektronegatifan yang tinggi. Maka dia boleh mengikat ikatan hidrogen dengan H ini. Jadi selain daripada molekul dengan molekul ni ada ikatan van der Waals ataupun daya van der Waals, O dengan H ini ada ikatan hidrogen. Jadi oleh kerana ada dua ikatan, iaitu ikatan daya van der Waals ini adalah lemah. Tadi ramai yang salah. Okey, daya van der Waals kuat. Awak pun buat betul. Daya van der Waals ni lemah. Ikatan hidrogen ini dia kuat. Jadi maknanya sebab ada ikatan hidrogen yang kuat inilah yang menyebabkan lebih banyak tenaga haba diperlukan untuk mengatasi daya van der Waals yang lemah disambil memutuskan ikatan hidrogen yang kuat. Okey, sebab ikatan hidrogen itu sifat dia adalah kuat. Okey, boleh itu bila kita nak cerita pasal takat didih. Takat didih kita cerita molekul etanol dengan molekul etanol dia ada dua ikatan. Satu kita panggil ikatan daya van der Waals, yang kedua kita panggil ikatan hidrogen. Sebab itu dia punya takat lebur, takat didih dia tinggi sikit lah berbanding dengan sebatian kovalen lain yang tak ada ikatan hidrogen. Okey, itu yang pertama. Yang pertama kita cerita pasal takat lebur, takat didih. Okey. Kemudian yang kedua kita nak cerita pasal keterlarutan. Yang kedua kita nak cerita pasal keterlarutan. Keterlarutan dalam air. So bila kita letak air, bila kita masukkan etanol dalam air, so air dia ada H2O.
H2O. Jadi O kat sini dengan H kat sini, oleh kerana O ni adalah atom yang mempunyai keelektronegatifan yang tinggi, maka dia boleh membentuk ikatan hidrogen dengan hidrogen, okey, dalam molekul air. Sama juga hidrogen daripada molekul etanol akan membentuk ikatan hidrogen dengan oksigen dalam molekul air. Bila ada ikatan hidrogen kat sini, bila ada ikatan hidrogen dekat sini, menyebabkan etanol itu boleh larut di dalam air. Jadi larut di dalam air etanol ini adalah kerana wujudnya ikatan hidrogen antara molekul etanol dan molekul air. Okey. Jadi dua sifat kat sini iaitu ikatan hidrogen, dua sifat, okey, kesan ikatan hidrogen ke atas sesuatu sebahagian, iaitu kita tengok dari aspek takat lebur dan takat didih, manakala dari aspek keterlarutan etanol dalam air. Okey. So kita pergi kepada seterusnya. Okey, seterusnya. Seterusnya dikata cari maklumat keterlarutan air. Okey, keterlarutan air HF dengan NH3. Samalah. Okey, kalau boleh ikat ikatan hidrogen dengan air, maka dia larut. Jadi kalau kita nak lukis kat sini HF tu, kalau kita nak lukiskan. So tadi kita lukis dah. Okey, F dengan H. So kita ada F dengan H. Okey. So kita ada F dengan H. Contoh cikgu buat gini lah. Okey. Kemudian air pun mari. Air mari. Cikgu buat air warna merah lah. Air mari. Air H O H contoh lah. Air pun mari. Okey. H O H. Okey. Jadi kita pun tengok. O ni kan keelektronegatifan yang tinggi. Ni ada H. So dia boleh ikat ikatan dua ni. Hak ni pula boleh buat ikatan dengan hak ni. Begitu. Boleh Jadi bila boleh buat ikatan hidrogen antara air, okey, dengan hidrogen fluorida, maka kita akan dapati hidrogen fluorida ni akan larutlah dalam air. Sama juga dengan amonia. Kalau kita ambil amonia, contoh ni amonia. Amonia kita ada N. Kita ada N. Kita ada H. Kita ada H. Kita ada H. So, cikgu ambil N lagi. Kita ada H. Kita ada H. Kita ada H. Kita ambil N lagi. Kita ada H. Kita ada H. Kita ada H. Okey. Cikgu pun ambil H2O. So katakanlah kita ambil ni sini O, sini H, sini H. Katakanlah O, sini H, sini H. Kita pun tengok. Boleh tak ia mengikat ikatan hidrogen? So ni O, ni H. Bolehlah dua ni. Okey. Ni N. Boleh ikat dengan hidrogen ni. Hak ni. Boleh ikat dengan hak ni. Ni. Hak ni boleh ikat dengan hidrogen ni. Jadi bila ada ikatan hidrogen, maka kita tahulah dia akan larut. Lain pula kalau cikgu ambil contoh. Contoh katakanlah cikgu ambil metana. CH4. So kalau kita lukis CH4. Okay, kita lukis CH4. Kita masuk dia dalam air. So C, kat sini ada H. Kat sini ada H. Kat sini ada H. So ini ada H. Okay. So kita ada C. Sini H. Sini H. Sini H. Sini H. Okay. Boleh. Okay. So, kita pun tengoklah kat sini. H ni kan. Ni. Antara H ni dia tak ada ikatan hidrogen kan. Ni. Boleh tak? Okay. Sini keelektronegatifan dia tidak tinggi. So, antara molekul ni dia tidak ada ikatan hidrogen. Ni tiada ikatan hidrogen. Tiada ikatan hidrogen. Jadi, bila tiada ikatan hidrogen, maka kalau kita nak tengok kat sini, nak letak H2O kat sini, H2O ni H2O. Okay. Dia kena ada phone juga dalam molekul tu.
Dalam molekul sebatian tu kena ada phone juga. Barulah dia boleh larut. Kat sini tak ada phone. Tak ada phone. Okey, tak ada phone. So, bila tak ada phone, dia tak larut. Jadi metana ni dia tidak larut dalam air. Okey, tidak larut dalam air. Okey, sebab ikatan hidrogen dia tak boleh wujudlah dalam molekul metana ini. Okey, molekul metana ni dia kena wujud bila dia ada atom yang lebih, yang keelektronegatifanya adalah tinggi. Okey. So, kita nak pergi kepada yang kedua. Dia kata banding keterlarutan dan takat didih. Keterlarutan kita royak dah. Antara sebatian yang kita sebut tidak mempunyai ikatan hidrogen. So kat sini cikgu dah Google tadi sebab cikgu memang nak refer kat sini ke awak. So cikgu nak Google, cikgu dapati ada 4 bahan kat sini. Kita tengok satu-satu ni. So kita ada bahan yang cikgu dapat daripada tengok dia punya itulah. Okay, so kita ada sebatian. Cikgu jumpa kat sini NH3. Okay. Kita ada HF. Kita ada HCl. Kita ada CH4. Okay. Kita tengok takat lebur dalam degree Celsius, takat didih dalam degree Celsius. Okay, ni kita nak tengok kesan kesan ikatan hidrogen ke atas sifat fizik sesuatu bahan. Sifat fizik kita nak tengok kat sini adalah takat lebur dan takat didih. Okey. Kat sini amonia dia punya takat leburnya adalah tolak 77.73. Okey, semua negatif belaka. Kat sini tolak 33.34. Okey. Hidrogen fluorida tolak 83.6. Yang ni tolak 19.5. Okey. Hidrogen klorida tolak 114.22. Kat sini tolak 85.05. Okey, metana tolak 182. Kat sini tolak 161.6. Okey. Apa yang cikgu nak tengok, nak tunjuk ke awak kat sini dari segi bahan yang ada ikatan hidrogen dengan bahan yang tidak ada ikatan hidrogen. Okey, bahan yang tidak ada ikatan hidrogen. Okey, so kat sini NH ni cikgu dah bagi contoh. Kat sini kan dia ada ikatan hidrogen. Dua-dua ni tak ada ikatan hidrogen. Sebab ni bukan phone, ni bukan phone. Okey, yang ada ikatan hidrogen bila ada FON. Okey. So kat sini kalau kita tengok, cuba tengok takat lebur takat didih. Hak ni, hak ni, hak ni, hak ni. Mana yang paling tinggi sekali takat didih? Cikgu nak tengok, boleh baca ke tak? Yang mana takat didih paling tinggi sekali? Amonia, hidrogen klorida dengan metana. Hak mana takat lebur dia paling tinggi sekali? Soalan ni tanya awak ni. Okey, siapa nak jawab? Yang mana takat lebur paling tinggi sekali? Amonia. Amonia. Takat lebur amonia paling tinggi. Yang kedua? Yang kedua tinggi? Yang mana paling rendah sekali takat lebur? Yang mana paling rendah sekali takat lebur? Ini senyap tupah belakang ni. Gamia Batrisha. Ada tak? Ada cikgu. Ada. Hok mana paling rendah sekali takat lebur dia? Asid hidroklorik. Asid hidroklorik. Cuba compare asid hidroklorik dengan metana. Hok mana lebih rendah? Asid hidroklorik cikgu. Asid hidroklorik takat lebur dia tolak 114. Metana takat lebur dia tolak 182. Mana lebih rendah? Metana. Metana lebih rendah ke?
Awak ke skala ke? Tu yang cikgu tanya ni skala Cikgu awak. saya ingat ke 18.2 tu. Oh ya ke? Cikgu salah. Ingat 18.2. Nampak macam 18.2. Okey, 182. Okey, 182 ni. Okey, tahu dah lah tu gitu kan. Kok mana lebih rendah, mana lebih tinggi. Cikgu tanya tu takut awak confuse lah. Tolok. Takut awak ingat ke 182 tu nilai dia tinggi, maka dia lebih tinggi lah. Tidak lah sebab bila negatif kat tengah. Kat depan tu. Kalau kita compare hak ni dengan hak ni, maka kita boleh kata takat lebur takat didih hak ni, dia akan jadi lebih tinggi. Betul tak? Betul tak? Takat lebur dia lebih tinggi. Betul tak? Takat didih hak Betul. ni pun Betul cikgu. lebih tinggi. Lebih tinggi. Tak? Jadi kenapa lebih tinggi? Sedangkan dua-dua semua ni adalah ikatan kovalent. Kenapa lebih tinggi? Jadi bila kita nak kata kenapa lebih tinggi, maka kita cerita hak ni dengan hak ni bukan sahaja dia ada ikatan van der Waals, dia van der Waals, tetapi dia ada ikatan hidrogen sebab dia ada fon. Dia ada fon. Okey, dia ada ikatan hidrogen juga antara molekul-molekulnya. Okey, jadi bila ada ikatan hidrogen, maka dia punya dia punya takat lebur dan takat didih dia tinggi. So kalau kita nak cerita, katakanlah nak cerita kita ambil satu. Sebab tadi kita ada dia punya ni kan. Okey. Dia punya objektif tadi dia kata apa dia tadi? Okey, dia kata menerangkan kesan ikatan hidrogen ke atas sifat fizik bahan. So sekarang ni kita nak terangkan ikatan hidrogen ke atas takat lebur takat didih. Kenapa bila ada ikatan hidrogen, takat lebur takat didih dia lebih tinggi. Okey. Jadi di sini katakanlah cikgu ambil antara. Okey, kita ambil antara, cikgu nak banding antara hak ni dengan hak ni, contoh. Hak ni dengan hak ni. Jadi kalau kita tengok HF, takat lebur dia lebih tinggi, takat didih lebih tinggi berbanding HCl. Iaitu seolah-olah macam kita nak jawab lah soalan ni lah. Okey, soalan ni. Okey, ni. Okay. Jadi cara kita nak tulis kat sini, okey, kalau kita tengok kenapa HF ni takat lebur, takat didih dia lebih tinggi berbanding HCl, maka kita nak cerita pasal ikatan hidrogen. Jadi sebelum kita cerita pasal ikatan hidrogen, maka kita kena cerita dulu. Okay, Cikgu. Ya. Ya. KHCl stand for acid hydrochloric dengan hydrogen fluorida. Kan kita nak beza. Beza kan? Ke dia sama je? Beza kan tu? Macam acid hydrochloric kita tulis HCl juga. Hydrogen fluorida pun kita tulis Cl. Hydrogen klorida, acid hidroklorik. Gitu. Ya. Okey. Bila dia kata hidrogen, awak pasti tak cikgu bagi hari tu quiz tu kan, game tu untuk awak nyatakan keadaan zarah tu kan, keadaan jirim tu. Keadaan jenis zarah tu. Okey, jadi Cikgu. Cikgu terputus lah.
Apa cikgu jadi terleft dengan sendiri Boleh dengar ke tak suara cikgu ni? Dengar cikgu, tadi terputus. Apa cikgu jadi left dengan sendiri? Line slow ke cikgu? Okey, ambil apa? Line slow bukan tak. Tapi cikgu dah pasal screen kita ni. Okey, jelas ke Kak Alia? Boleh jelas tak? Jelas tak cikgu terang ni? Tak dengar tadi cikgu. Putus. Tak dengar. Putus tak kat mana Setakat cikgu tulis hidrogen klorida je. Lepas tu tak dengar. Hidrogen klorida. Okey, hidrogen klorida ni, okey, kalau dia kata hidrogen klorida, memang hujung ni dia akan kata gas. Gas hidrogen klorida. Bila gas hidrogen klorida, maka jenis zarahnya adalah molekul. Dan kalau kita buat, formula kimia dia HCl. Tetapi kalau kita ada perkataan asid kat depan, asid hidroklorik ni maknanya dia larut dalam air. Sebab bila sebut perkataan asid, kita tahu dah bahan kimia yang mengayon di dalam air menghasilkan, barulah kita kata asid. Bila asidnya di dalam air, dia aqueous. Aqueous maknanya jenis zarahnya adalah ion. Okey, itulah beza antara asid hidroklorik dengan hidrogen klorid. Okey, boleh Okey, jelas ke tu? Okey, jelas cikgu. Terima kasih. Jelas ke tu? Jelas Okey. Ni beza antara asid hidroklorik dengan hidrogen klorida. Formula kimia sama-sama HCl tetapi bezanya adalah keadaan. Okey, keadaan jirim tersebut. Bila keadaan jirim tersebut berbeza, maka jenis zarah berbeza kerana asid hidroklorik ini kalau sebut perkataan asid, okey, dia mengayon di dalam air. Okey, so selesai. So sekarang kita nak jawab. Katakanlah asid. Dalam asid, dia suruh awak bandingkan takat lebur dan takat didih hidrogen fluorida dengan asid hidroklorik. Okey, jadi dia bagi data. Okey, jadi daripada data kita tahu bahawasanya takat lebur dan takat didih hidrogen fluorida ni lebih tinggi berbanding asid hidrogen klorida. Bukan asid ni, hidrogen klorida. So kenapa? Hidrogen fluorida ni takat lebur, takat didih dia lebih tinggi. Okey, so bila kita nak jawab soalan ini, maka kita mula dengan apa? Kita mula dengan molekul dulu. Sebab apa? Sebab kita nak royak ni, atom yang mempunyai keelektronegatifan yang tinggi ni. Jadi mula yang pertama, kita boleh kata tentang molekul. Okey, so kita tulislah. Okey, molekul HF terdiri daripada satu atom H dan satu atom F. Lepas tu, poin yang kedua kita royak pasal atom F ini. Iaitu atom F mempunyai keelektronegatifan yang tinggi. Okey, ikatan kimia ni banyak dan sangat lain dia daripada KBSM dulu. Okey. Kemudian apa yang kita boleh buat kat sini? Bila F itu mempunyai keelektronegatifan yang tinggi, maka terbentuklah ikatan hidrogen. So kita pun royaklah ikatan hidrogen terbentuk antara atom H, hidrogen yang terikat dengan atom F dalam molekul lain dengan atom F dari molekul HF yang lain. Behat kan? Ikatan hidrogen terbentuk antara atom H yang terikat dengan atom atom fluorine F
dalam molekul lain dengan atom F daripada molekul HF yang lain. Okey. Boleh pair ke situ? Ni, kita ada F, kita ada H ni. Ni ada ikatan. So, F ada H ni. Ada F, ada H ni. Ni. Jadi, dia kata ikatan hidrogen terbentuk antara atom H yang terikat dengan F. Iaitu atom H yang terikat dengan F. Okey? Dalam molekul dengan atom F daripada molekul HF yang lain. So, dengan atom F daripada HF yang lain. So, terikatlah. Gitu. Jadi, hak ni terikatlah gitu. Ni, ikatan hidrogen. Itu yang dikatakan dengan ayat itu. Okey, so, kalau kita tak faham, kita tak boleh nak ngapa dengan molek lah. Jadi, kalau kita dah faham, kita boleh ngapa dengan molek. So, jadi, apa sifat ikatan hidrogen tersebut yang terbentuk tersebut? So, ikatan H ini yang terbentuk ini adalah kuat. Adalah kuat. Jadi, bila ada ikatan hidrogen, maka molekul HF ni juga diikat oleh daya van der Waals yang lemah. Jadi ada dua lah. Satu ikatan hidrogen, satu ikatan daya van der Waals. So, jadi bila ikatan hidrogen tersebut kuat, maka serupalah dengan hal lain. Bila kuat, maka lebih banyak tenaga haba diperlukan untuk mengatasi daya van der Waals yang lemah. Okey, kemudian yang lemah lagi di samping memutuskan ikatan H. Boleh jadi di sini dia nak royak ada dua ikatan. So, dia ada daya van der Waals, dia ada daya ikatan hidrogen. So, lebih banyaklah tenaga haba diperlukan untuk mengatasi daya van der Waals yang lemah di samping memutuskan ikatan hidrogen. Okey. Ini adalah dalam molekul HF. So, bila kita nak terai dalam molekul H, dalam molekul HCl, okey, dalam molekul HCl, sekejap ya, molekul HCl. So, kita pun kata, bagi HCl pula ni, HCl ni tiada ikatan hidrogen yang terbentuk antara molekul HCl. Jadi, bila tiada, apa tak adanya? Jadi, apa tak adanya? So, walaupun atom Cl ni sebenarnya kita tahu dia mempunyai cikgu tulis kat bawah lah. Mempunyai negatifan yang tinggi, tetapi saiz atom Cl adalah besar. So, bila besar, maka molekul HCl hanya diikat oleh daya van der Waals yang lemah. So, bila lemah, maka sedikit tenaga haba diperlukan
untuk mengatasi daya van der Waals yang lemah. Bila sedikit, hak tu banyak, maka conclusion dia kita boleh kata oleh itu takat lebur dan takat didih HF lebih tinggi berbanding HCl. Okey, itu cerita dia. Cerita dia bila soalan tanya, okey, tanya apa dia? Tanya kenapa takat lebur dan takat didih HF ini lebih tinggi berbanding HCl. So, lebih tinggi sebab HF ni dia ada dua ikatan, iaitu dia ada yang pertama dia ada ikatan hidrogen, sifat ikatan hidrogen adalah kuat. Yang kedua dia ada daya van der Waals lemah. So ada ikatan hidrogen yang kuat menyebabkan lebih banyak tenaga haba diperlukan untuk mengatasi daya van der Waals yang lemah bersama dengan memutuskan ikatan hidrogen yang kuat. Tetapi untuk HCl tiada ikatan hidrogen sebab atom Cl ni walaupun keelektronegatifannya tinggi tapi saiz dia adalah besar. Kalau kita tengok FON ni, FON ni dia duduk mana dalam jadual berkala unsur? FON ni semua ni dia duduk dekat kala 2. Duduk kat kala 2. Tapi klorin ni dia duduk di kala 3. Okey. Kalau kala 3 kita banding saiz kala 3 dengan kala 2, kala 3 tu saiz dia lebih besar. Sebab tu dia kata klorin ni walaupun keelektronegatifan dia tinggi tapi saiz dia besar. Saiz besar. Klorin ke FON ni dia nak tarik elektron, dia nak tarik mari ke dia. Jadi bila saiz dia besar banding dengan saiz kecil maka hak ni keelektronegatifan dia ni kalau kita banding dia rendah berbanding dengan FON. Keelektronegatifan klorin lebih rendah berbanding FON. Sebab itulah dia tak boleh mengikat ikatan hidrogen. Okey. Jadi bila dia tak boleh nak mengikat ikatan hidrogen, maka yang ada hanyalah daya van der Waals saja. Tapi oleh kerana daya van der Waals sifatnya adalah lemah, maka sedikitlah saja tenaga haba diperlukan untuk mengatasi daya van der Waals yang lemah ini. Maka takat lebur dan takat DHF ini lebih tinggi berbanding HCl. Okey. So, ada soalan nak tanya cikgu? Ada soalan nak tanya cikgu? Cikgu nak berhenti setakat ni je. Cikgu nak masuk hanya ikatan hidrogen saja hari ni. So, ada soalan nak tanya cikgu? Tak ada ke? Tak ada cikgu. Tak ada, boleh faham ke? Boleh? Boleh cikgu. Okay, so sekarang ni cikgu rasa cikgu dah bagi dah game untuk awak buat. Okay, seperti game hari ni, sebelum pada ni, dia ada sebatian kimia apa semua, formula kimia tu, jenis zarah apa semua tu bolehlah cuba ya. Cuba jawab, okay, supaya awak lebih mahir lah tentang konsep-konsep ini. Barulah boleh jawab soalan dengan betul. Okey, yang kedua, cikgu modul tu cikgu anggap semua dah ada lah. Semua dah ada, so boleh mulalah dengan ikatan kimia. Jadi esok cikgu nak habiskan revision untuk ikatan kimia ni, iaitu nak masuk ikatan logam dengan ikatan datif, kemudian masuk kepada sifat fizik bagi sebatian ion dengan sebatian kovalen, kemudian habislah. Lepas tu hari Ahad nanti insya-Allah kita bincang. Ikatan kimia. Soalan-soalan dalam modul tu yang ada ikatan kimia. Okey. Kita ada minggu depan, lepas tu minggu depan sekali lagi cuti dah. Lepas tu buka cuti tu kita periksa. Okey, insya-Allah lah kalau cikgu tak pergi ke mana-mana, mungkin untuk minggu depan tu kita tak ada masuk redox sebatian karbon termokimia. Jadi cikgu terpaksa cari jugalah masa dalam cuti minggu depan sekali lagi tu untuk kita habiskan revision bagi ikatan bagi redox ikatan sebatian karbon dan juga termokimia. Baru ni pun adalah ramai dah hantar kat cikgu latihan yang cikgu bagi untuk redox itu. Yang hantar tu
cikgu pulangkan balik. So ada beberapa orang yang tidak jawab soalan. Okey, jadi kita nak banyak lagi kita nak tengok soalan-soalan supaya awak terbiasa dah dengan cara teknik menjawab soalan. Sebab kadang-kadang kita tahu tapi kita tak tahu teknik nak jawab soalan, maka hok kita tahu tu kita tak boleh nak aplikasi dalam menjawab soalan. So tu masalah yang jadi bila kita dah faham, kita dah study, so kita drill lah dengan cara macam mana kita nak tackle soalan. Tackle soalan tu maknanya kita nak jawab straight to the point dengan markah yang banyak. Okey, itu saja untuk malam ini. Cikgu rasa tak ada gapo dah. Okey, Assalamualaikum semua. Selamat malam. Jumpa lagi esok insya-Allah dalam pukul 9 suku Okey, bye-bye. Waalaikumsalam cikgu. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Terima kasih Cikgu. Terima kasih. Terima kasih cikgu.